Negara Brunei Darussalam memang terkenal dengan hasil pertukangan tangannya yang sering menjadi tarikan kepada pelancong yang datang berkunjung ke negara ini. Kerja tangan yang dihasilkan adalah seperti pembuatan barangan dari perak, tenunan kain jong sarat, membuat songkok, anyaman tikar dan sebagainya. Semua ini dihasilkan oleh pakar dalam bidang tersebut. Kali ini kita akan meninjau pula satu seni pertukangan tangan yang telah diusahakan 30 tahun lalu. Seorang warga emas yang menghasilkan berbagai jenis anyaman ketupat yang diperbuat dari daun pucuk dan juga ribbon. Kepandaian yang dimilikinya adalah turunan daripada datuk nenek beliau dan juga mempelajari dari orang tua-tua. Menurut beliau, mempelajari dari orang tua-tua sangatlah sukar. Tetapi kerana minat untuk mempelajarinya, beliau berusaha keras dan menumpukan sepenuh perhatiannya kepada anyaman di mana lama-kelamaan beliau dapat membuat berbagai jenis dan bentuk ketupat. Tahunnya aku tidak ingat, ada sudah dalam 40 tahun itu pandai. Yang ku pandai terlalu kudamit. Hanya berhenti-henti kan putus. Selama 10 tahun sudah pandai. 10 tahun itu pandai sudah bunganya belum macam-macam, macam sedikit-sedikit barang. Yang mula-mula aku membuat belajar ini ketupat ketupat manggusta. Dah tu baru pulang aku pandai, lambat pulang aku pandai ketupat lain ketupat manggusta sama ketupat lapak. Mula-mula aku pandai. Macam mana kami manggai kaya. Ini ikan merah. Ini panggilan kami ketupat bawang. Ini ketupat pengayuh. Yang ini bunut untuk orang belerai-lerai. Ini ketupat ganggam rasul. Kaki bini ni. Ini ketupat lapas. Sedekah untuk orang haji. Ini jenisnya ketupat sate. Banyak bergantung di sini untuk orang jual sate. Ini tudung saji. Yang ini raga. Boleh dirangkai ketika menyimpan telur ataupun nasi lemak, masukkan plastik. Antara orang belasan kawin, orang terberian. Seperti itu. Ini dalammu. Ketupat bakung. Terdapat berbagai bentuk dan jenis ketupat yang dianyam dan dihasilkan. Antaranya ketupat bubung, ketupat bunut, ketupat burung layang-layang, ketupat burung merak dan bermacam-macam nama lagi yang mempunyai bentuk dan rupa yang berbeza. Buaja juga dapat menghasilkan ketupat ribbon yang dibentuk seperti ketupat buah durian, ketupat buah nanas, ketupat burung pungguk, ketupat ikan, ketupat kerbau dan ketupat manggis. Untuk menghasilkan sebiji ketupat hanya akan memakan masa cuma 5 minit sahaja mengikut jenis dan bentuk ketupat tersebut. Ini ketupat sate. Kalau kita ni macam mana kan, macam bercampurkan orang berfikir apa buat di bunga rampai sini ni pakai unjukan. Bunga rampai ni tak kamu sudah badan wangi, minyak harum. Kita buat di sini dalam mana macam katanya ada kan unjukan telur kami masukkan ini juga. Biasa ni pembuat ketupat biasa ni seminyak. Sebiji. Minyak sebiji. Membuat ketupat daripada daun nipah lebih mudah daripada ribbon kerana daun nipah sangat lembut dan mudah diolah bentuknya. Sedangkan ribbon adalah terlalu sukar untuk diolah disebabkan ia lembut dan dibentuk mengikut kehendak hati. Namun sekarang, menganyam ketupat ini sering dilakukan oleh warga emas kerana amat sedikit remaja dan belia Kitani yang berminat untuk mempelajari penghasilan kraft tangan yang dapat mendatangkan penghasilan lumayan jika dijadikan pekerjaan sendiri. Ini gunanya lagi dahulu tipak sirih. Tempat orang menaruh sirih pinang dibuka. Taruh pinang dalamnya sirih,
Kelakasi, kalau orang datang hidangkan. Yang ini bayung namanya. Kalau kata ni kan berbata lagi dulu orang berpadi kan berkabun. Kena bawa buat dalam pekiding. Buat tiri pinang, kelakasi dalamnya ni kapur. Lontong telur. Jual 10 biji RM1. Pakai orang buat makanan. Kami selalu buatkan ni orang lurutan ni anunya kulitnya. Sini dah pulang kulit saja. Orang berdagang kembali lah kami tu banyak. Bila tiba Hari Raya, kita akan melihat orang menyediakan ketupat sate yang berbentuk 4 segi. Ia amat mudah dihasilkan. Cuma memakan masa lebih kurang beberapa minit saja jika ianya terhasil dari daun pucuk. Manakala ketupat riban kebanyakannya digunakan dan digantung sebagai hiasan ruang tamu rumah agar nampak kemeriahan Hari Raya yang diraikan. Alangkah baiknya jika remaja belia kita sekarang ini meminati sekaligus mempelajari dan menjadikan anyaman ketupat ataupun beberapa jenis kraftangan lain sebagai satu hobi ataupun dihasilkan untuk mengaut rezeki. Tetapi mereka mesti benar-benar berminat dan bersungguh-sungguh dalam menghadapi apa jua kesusahan dan kepayahan dalam mempelajari bagaimana membuatnya.